Hai, apa khabar semua? Hari ini saya berada di Serambi Karya di Jalan Bellamy, di mana di sini seperti mana anda dapat lihat ada keramaian. Selepas kita berbulan-bulan diminta untuk berada di rumah dan tak keluar bercampur orang, kita diberi kelonggaran sikit sekarang supaya untuk menjalankan kehidupan seperti biasa. Hari ini di Serambi Karya Jalan Bellamy, di mana ada satu majlis yang bernama Memori dalam Almari. Sempena Hari Kemerdekaan kita pada 31 Ogos. So kita nak tengoklah macam mana apa benda yang best dengan event ni. Tuan-tuan dan puan, inilah dia mak hayam tempat ni, which is Fazlina Isyamuddin. How are you, Faz? Okay, alright. Lama tak jumpa. Yes. Beberapa bulan kita buat dekat Insta live kan? Betul. Masa bulan 3 Masa awal-awal PKP tu lah. Ya. Oh, so Selamat datang ke Serambi Karya. Yeah. Acara pertama selepas PKP. Yes. So how is it? Macam mana rasa sudah dapat kembali ke tempat di mana rasanya bercampur bau, rasa nervous, rasa gembira juga. Sebab kita bermain dengan risiko. Kan? Nak bercakap ni pun sakit hati juga ni. Tapi nak buat macam mana kan? Kita kena mematuhi SOP lah. So, jumpa datang. Apa ada kat dalam? Kita ada acara memori. Lihat ya. SOP ada. 36.2. Terima kasih. Oh, ni apa? Nombor giliran. Oh, nombor giliran. So, macam biasa lah. Kalau lebih, siapa tak dapat nombor ni, which is dah limit. Sekarang ni masih ada lagi. Adalah kombinasi sempurna dengan puding yang dijualkan dan RM4. Ali punya mie rebus. Tadi dia bagi presis buat macam buat. Meriah. Kita ada Bazaar Pre-Love. Bazaar Pre-Love. Oh. Bazaar Pre-Love. So kita ada jual food. Kita juga ada performance juga. So ada 25 vendor yang terlibat kat sini lah. So apa yang menggerakkan you untuk buat event ini? Dalam bilik satu. Kita dah pernah buat pada bulan 3 pertama kali. Di sini. Tadi dia jual seluar dengan seluar satu kali kedua selepas PKP ni. So kita nak sambung merdeka. Alright? So kita nak merdeka dengan norma baru. Yeah. So kita nak meraihkan kesederhanaan. Kita nak jual balik kembali baju-baju lama. Kita tak nak, instead of buang kan. Kita tak nak meraihkan fast fashion. Kita nak meraihkan sustainable living. Memori. Kita pindahkan memori yang pernah kita ada supaya dia dapat dirasai oleh orang. Boleh dapat tak? Okey, kita jalan. So silakan. Ini ada 25 vendor yang terlibat. So ada jual barang-barang. So dia skop dia pelbagai ke kena yang ada macam kena pakaian, ada kasut, ada aksesori. Dan kita juga di belakang ni akan ada persembahan. Oh ya. Ini adalah untuk persembahan. Oh, ada pentas. Tadi kita berlangsung pukul 4 hingga pukul 6 tadi ada open mic. Semalam kadang kita ada satu lagi highlight. Event adalah persembahan Pastel Light. Oh, Pastel Light. Oh, malam ni pukul 8.30 malam. 8.30 malam. Menutup lah. Asal sini tak buka ni? Tak buka ni ruang. Kat sini patutnya PA system. Jadi kita pindah. Okey lah. Sebab kita tak nak crowded sangat. Takut kat sini kan nanti. Social distancing. Ya. Ada. Physical distancing. Baru. So you tak ada jual barang kat sini? Kita ada. Wah. Stiker by Fazlina kat sini. Wow. Bilik ni adalah bilik yang menjual barang-barang air lah. Ini ada. Oh, ni semua barang you lah. Barang-barang air lah. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Masuk. So ada juga jual blazer, skirt. So ada kasut. Wow, kejap. Semuanya barangan-barangan terpakai. Apakah you pernah pakai ni ke? Ni ada budak seorang tumpang. So barang dia Ingat barang you terpakai juga. Dia dah tak pakai dah sekarang. muat tak? Boleh kot. Untuk berlakon filem ke mana tahu Kan, nak berjalan-jalan memang tak lah pakai ni. So, cerita sikit macam mana you boleh dapat tempat ni sebab untuk mendapat space, especially very dilemas. Very dilemas. Sebab untuk mendapat space art, especially yang art yang selalu dipandang enteng dan dipandang sepi oleh mereka yang berada di atas sana dan tidak penting untuk pembangunan negara. Tapi macam mana you boleh dapat this place yang memang best? Saya kira saya dan pasukan saya sangat bertuah lah kerana secara kebetulan kami menganjurkan sebuah pementasan teater kanak-kanak yang telah dilihat oleh beberapa orang
yang kita panggil golongan pemerintah yang berhati kemanusiaan, yang penuh kemanusiaan, yang melihat seni boleh dibangunkan dengan cara yang lebih besar, tapi perlu diberi kepada kumpulan yang betul-betul prihatin terhadap kesenian. Jadi di konteks saya secara personally, Faz, boleh tak you, kita ada satu sebuah rumah ni, boleh tak you uruskan rumah ni? You jaga seperti mana rumah you sendiri dan benalah dia, luaskanlah dia untuk pembangunan seni. Kita tak nak ada campur tangan politik dan sebagainya. So 100% I bagi you untuk uruskan dengan cara you, dengan tim you, buatlah dengan baik untuk komuniti. Ada juga orang ingat Exactly. semua politician No, this is anggap lelaki. seni itu tak penting. Betul, Cia. Akhirnya Alhamdulillah. faith in humanity restored. Exactly. Sedikit. Betul. I mean, ada sebenarnya, cuma kita kena bertemu dengan orang yang betul lah. Rezeki pun satu hal. Alhamdulillah, rezeki pun satu dapat hal. tempat ni. Betul. I tak tahu lagi apa akan jadi untuk jangka masa panjang, tapi untuk jangka masa sekarang ini, I kena appreciate tempat ni because of tak mudah untuk mendapat sebuah tempat yang cantik, very authentic macam ni. Dan Yang penting laman. I paling penting rumah tu kecil tak apa, tapi laman. Laman besar, luas, yang orang boleh kita boleh bercucuk tanam. You pun dah bercucuk tanam kan? Dan orang boleh meraihkan dengan pelbagai bentuk cara sekalipun. Dan yang bagusnya ialah dia tak mencampur urusan I untuk membangunkan tempat ni, So dia bagi I 100% kebebasan asalkan dia tahu yang tempat ni hidup. That's all. So alhamdulillah. Kita nak alhamdulillah. Semoga lebih ramai lah orang-orang yang berhati mulia sebegini kan. Sebab KL ni banyak, kalau kita tengok, banyak rumah, banyak ruang kosong yang tak diguna pakai, kalau guna pun jadi tempat macam markas menyimpan barang dan sebagainya. Dan markas menghisap dadah. Dan paling-paling pun tempat syuting lah. So sayang kalau rumah-rumah begini tidak dijadikan, tidak diimarahkan. Ikut bahasa Islamik dia. Ya, imarah gitu. Imarah, ya. So ini adalah barang-barang Faz. Ya, koleksi peribadi I semuanya. So sebab I suka barang pre-love, I suka bundle dan sebagainya. So barang-barang ni yang mencetuskan idea untuk buat memori dalam almari inilah. Memori dalam almari. Sebab before this you pernah buat juga memori dalam almari. Tapi bulan 3, 2 hari, betul. Kenapa yang kali ni sehari je? Sebab I nak test market dulu. Ini after PKP kan, I tak tahu. I sekarang ni berdepan dengan risiko juga, Cia. Sebab kita ada SOP kan. I takut orang tak mau datang. Kalau spend 2 hari, ada ke vendor nak terlibat dan sebagainya. So bila melihat pada hari ini, I dapat rasa yang alhamdulillah sambutannya memberangsangkan. Dan sebenarnya orang rindu keramaian sebenarnya. Cuma kita sebagai penganjur, kita berani ke tak berani untuk buat acara. Yang penting kita buat ikut SOP. Norma baru, norma baru. Ya. Macam mana pun kita perlu berubah. Betul. Somehow, tapi azalinya manusia sebagai makhluk sosial itu tak boleh kita nak ubah. Kita kena berjumpa dan beramai dan beramah mesra. Kena, betul. Kita makhluk sosial. Makhluk sosial. Yes. Kita keluar tengok apa benda lagi yang ada. Itulah rezeki kan. Dia macam rumah pena tapi dia untuk generasi kita yang baru. Inilah dia paling tepat kan? Sekali. Sebab macam kalau rumah pena tu first dia adalah tempat orang-orang lama macam batch-batch bapak kita and dia dijaga oleh satu pertubuhan yang sah. Ini memang kita. Yalah, youngsters lah. Dia youth lah. Dia macam muda dan rebel macam tu lah. Rebel with cause lah. Macam tu lah. Maksudnya, apa benda yang macam pena tak boleh buat, okay come here. Yang kita do something. I macam tu je. So macam mana pena, korang pergi rumah pena, korang tak dapat rumah pena, come Serambi Karya. Apa yang korang nak kita collaborate. Apa yang abalan tak kasih, kita boleh buat kat sini. Betul, seriously. Sebab kat sana banyak restriction. Sebab kepada dia semua orang tua. Tak semua orang macam naga. Tak semua orang macam naga yang very open. Naga pun bila I cakap dengan dia, boleh tak I nak pinjam ni kan. Buat surat lah bla bla bla. I macam, aduh, kita bukannya orang lain. I mean, you dekat je dengan kita kan. Pun tak boleh, Cia. Semuanya kena ada black and white. I macam
Macam mana seni nak berkembang kalau you masih lagi ada restriction dan tak percaya dengan budak muda? Bagi I, black and white tu kena ada juga. Okey, Tapi birokrasi yang sebenarnya perkataan paling tepat is birokrasi. Lepas kawan hantar surat begini, kita tak tentu. Lepas tu tak, betul. saya dia bawa pergi sini, dia bawa I dah pergi banyak sini. kali dah, Cia. I cakap I banyak benda nak buat dengan pena. Tapi itulah. So kat sini, you dah dapat space ni. You punya vision untuk jadikan tempat ni yang macam mana? Ya, You nak itu yang paling penting sekarang ni. I sebenarnya tak nak tempat ni jadi eksklusif. I nak tempat ni, term yang paling I nak panggil dia inklusif. Di mana apa saja golongan, mainstream ke, call indie ke, apa benda ke, tak ada kategori pun, you boleh datang and enjoy this place. You know, tidak ada indie saja. Oh, Fazlina memang orang kenal dia sebagai orang indie, so acara dia indie. No, I nak semua orang boleh datang, apa saja kategori. Kalau boleh tak ada label atas kepala ni indie ke, mainstream ke, Indie, you can come here and enjoy apa aktiviti yang ada kat sini. And you nak anjurkan apa-apa pun boleh kat sini kan? Exactly. So kat sini kita buka sewaan untuk apa saja acara, wedding ke, parti ke, bengkel dan sebagainya. In the same time, Serambi Karya juga menganjurkan acara sendiri. One of the event adalah memori dalam almari. Sebab bagi I, apakah perbezaan art space tu adalah penganjurannya. So you nak menampilkan apa dengan Serambi Karya? Apa produk Serambi Karya? So I tak boleh buka ni Dia tak hanya rigid ada satu apa sahaja. Ya. Kalau boleh, bukanlah acara-acara tu nak kena rare ke apa, tak. Acara tu boleh dinikmati oleh semua golongan. Betul. So orang yang datang sini, keluarga, youth, budak kecil, orang tua tak. Dia muhibah lah, muhibah. Itu yang susah untuk dicapai, tapi bagi I tak mustahil. You ada team, kan, you ada pemikiran, and you ada orang-orang yang you rasa boleh collaborate, then you just do it. You jangan buat sorang-sorang. You jangan one man show. Itu masalah kadang-kadang, especially freelancer. Zaman sekarang sebab dah mula budak-budak muda especially yang macam tak nak kerja dengan institution yang banyak terlalu mengongkong dan sebagainya. So mereka lebih ramai untuk memilih untuk jadi freelancer. Betul. So you dah jadi freelancer quite sometime, dah lama kan? Lama berbelas tahun. Berbelas tahun. Sebelum you ada kerja apa tak? Ada. I lepas habis belajar, ada beberapa kerja. Last kali I kerja dekat satu company advertising 2 tahun di Kuala Lumpur. Lepas tu I rasa macam Ya, tak I boleh. nak kerja sendiri. I nak masa I sendiri. I nak uruskan masa I sendiri. Waktu tu I dah start menulis untuk corporate dan sebagainya. Dan sekarang ni I think lebih daripada 10 tahun I buat freelance. Maksudnya full time artis lah, maksudnya full time writer, full time karyawan lah. So I rasa ini apa challenge dia sebenarnya nak jadi freelancer? Sebab semua orang ingat senang nak jadi freelancer. Dia macam ni Cia. How do you manage your time, 2-3 tahun, your life? Awal-awal masa I nak jadi freelance tu, kereta kena tarik, rumah, orang datang rumah ketua minta duit dan sebagainya. Itu biasa. Duit you makan Maggi, itu biasa bagi I. Kesusahan itu adalah kesusahan biasa bagi orang yang nak start bekerja sendiri. Melainkan dia memang anak orang kaya ataupun you memang ada privilege. Yang ada safe net orang kata. Exactly. So awal-awal tu 2-3 tahun tu memang satu fasa yang mana you akhirnya you nak jadi freelance atau you nak bekerja balik ke dalam company ataupun you nak bekerja balik 9 to 5. Pada ketika tu I fikir I memang nak kebebasan masa. I nak bentuk masa I sendiri. Macam mana cara I nak bentuk masa tu adalah terpulang kepada kerajinan dan ketekunan I. So jadi freelance bagi I bukan sahaja passion you, tapi kerajinan you kena 10 kali ganda daripada orang yang bekerja makan gaji. Dan 10 kali ganda. And I believe disiplin juga. Ya, Macam mana you susun. Ya, okey, contohlah Cia, you punya gaji tak tetap. Okey, sebulan you boleh dapat berapa job contohnya. Pada awal-awal dulu, sebulan nak dapat satu job pun susah. Okey, orang tak kenal you. Ya, siapa Fazlina? Orang tak kenal you. So you nak bina nama dulu. You nak bina contact you dulu. You bina you punya own brand. Exactly, reputation dan sebagainya. Dan sampai sekarang bila orang nak guna you, orang contact you je. Faz, you boleh tak buat ni Faz? Boleh tak you buat skrip ni, buat. Alhamdulillah, Cia, you kena bertahan dengan kesukaran tu. Berapa lama tu yang
you dalam tempoh Okay, I hard think time tu? I rasanya last I 2009 ke 2010 kot. I rasa last I kerja. Lepas tu I dah bekerja sepenuh masa. Maksudnya dekat 10 tahun, 11 tahun lah. 2-3 tahun sebenarnya ambil masa untuk you adapt dengan situation you freelance. Macam I buat macam-macam. I tak buat satu benda je. I buat MC. Satu benda yang tahu apa? Bunuh Tak, orang. maksudnya you fokus kepada buat skrip je tak. Okay. Semua benda you buat lah. Ya. Dan akhirnya you pilih lah which one yang paling memberi impact kepada perjalanan hidup you dan you pilih untuk buat benda tu. I mana tahulah sekali I uruskan rumah seni. I don't know. You tak tahu perjalanan hidup you kat mana. Buat je You kan? just explore talent you, explore you punya potensi sehingga satu hari nanti you sedar, oh okay. You boleh. Ini jalan aku. Ya, dan ini pun I belum tahu lagi 2-3 tahun akan datang apa yang akan jadi. Kita buat je. Yang Tapi penting, the main concern Cia, jadi freelancer tu adalah sebab my kawan-kawan adik sendiri pun freelance. I tengok dia orang punya planning. I rasa planning tu paling crucial untuk jadi freelancer. You punya plan for your job untuk the next whole year. Ya, Dia ya. bukan untuk minggu depan saja. Dia bukan Okay, saja dia banyak benda yang you kena consider, planning, you punya passion terhadap benda yang you buat, you punya konteks kan, dan you punya PR sendiri. Macam mana you market diri you, terutama dalam dunia teknologi sekarang. You tak boleh hanya berdasarkan profil you bawa pergi mana-mana profil. No. Macam ni you nak brand diri you. Itu satu hal lagi. Tak boleh lah. Kau dah lah baru nak start. Lepas tu kau nak tak naklah cari job. Nak cari orang aku. datang untuk tak engkau. dapat. Oh, memang tak dapat lah. That's why kalau orang datang, macam mana Kak Faz nak jadi freelance apa semua kan. I cakap it's a long journey. I cakap kalau you nak hari ni you start 2-3 minggu you nak dapat job banyak. I cakap Disiplin. Bangun kena pagi. Which is yang paling susah untuk anak-anak muda zaman sekarang. I think kalau tak bangun pagi pun you kena pastikan at least Manage time. Ya. Time management. Esok you nak buat apa, atur. Lepas tu ya, nak buat apa, nak buat apa betul. kan. Contohnya macam freelance actor I nak cakap kan. Kat Malaysia ni kalau you tak ada package yang lengkap, you susah nak dikenali sebagai Especially actor. cantik lah. Actor Tak cantik ni memang susah. payah kan. Tetapi tu I cakap dengan actor selalu kan, dengan adik-adik yang baru nak start berlakon kan. You kalau orang tu pergi audition 10, you kena pergi 100 audition. I cakap selalunya benda yang kita buat kena berganda-ganda lebih banyak daripada orang lain. Kalau you passion dengan benda yang you nak buat sekarang. Apatah lagi dengan kehidupan kita sekarang ni yang kita berhadapan dengan situasi COVID dan sebagainya, berganda-ganda lagi kerja kita. Kita kena cari jalan baru. Ya, macam contoh macam ni kan. Artis semua kan, tak boleh nak cari makan ni, macam mana cara dia? So I tanya diorang, yes, you kena to be creative. You kena kreatif, you kena sentiasa berfikir apa lagi yang you boleh buat kita boleh untuk buat, jana income you. Macam you semalam you ada teater tapi online kan? Ya. So, macam mana rasa tu berlakon tapi dekat situ je tu? Digital. Tapi depan kamera. Ya, ini adalah kolaborasi bersama teater Singapura dan teater Malaysia. Diorang approach untuk I membaca salah seorang membaca skrip daripada penulis Singapura. So semuanya perjalanan proses tu dilakukan di dalam Zoom. Sahaja. Rehearsal semua dalam Zoom dan show dia malam tadi. So for me kan, The new experience macam I rasa kan Cia, dia macam duduk kat situ tapi berlakon. Ya Cia, I rasa dekat drain situ. Cia. I rasa awal-awal tu tiring. I rasa macam penat, I rasa tak larat. Tapi akhirnya I faham bahawa kalau you pilih hidup yang macam ni, freelance dan sebagainya, inilah cabaran yang you akan hadapi. Sebab budak sekarang sebab dia punya pahaman nak jadi freelance sebab dia nak merdeka daripada berada dalam kongkongan sebuah institusi dan organisation dan orang juga. Yeah. You nak bebas daripada kebebasan ni sebenarnya kan perkataan yang paling sedap kita nak bercakap. Aku bebas, aku seorang yang bebas because aku tak terikat dengan 9 to 5. Betul, tapi sebenarnya kebebasan itu tanpa kita sedar menjerut kita
kalau kita tak ada disiplin dalam hidup kita. Itulah yang paling penting sekali. Ya betul, you merdeka, you want to be free kan, tapi kalau you sendiri yang tak kontrol kemerdekaan yang you nak tu, you takkan pergi mana-mana lah. Macam Jean-Paul Sartre pernah berkata bahawa kebebasan itu adalah satu sumpahan untuk manusia. Sebab kalau kita bebas tanpa had, dan True, kita dah bukan 100%. manusia. Binatang pun ada sistem yang dia kena ikut sistem tu. Exactly. Kita tak boleh nak sepenuhnya bebas. Betul. I believe seorang yang merdeka sebenarnya dia mematuhi sistem. I percaya dengan benda tu. Dia ada sistem yang dia Yang ikut. dia bina. Which is my dad cakap, bapak saya cakap bahawa orang yang boleh conquer dia punya time, dia boleh conquer dunia. Yes, yeah, Time. I believe that. Kan? Yeah. Tapi itulah benda yang paling susah kita nak. Yeah, I think Uruskan. sepanjang I jadi freelance, betul kadang-kadang tersasar juga dengan masa dan sebagainya. Kadang-kadang Sebab macam kita tak terikat kepada apa-apa kan. betul. Apalah, Kita boleh buat nanti lah, tak apalah, tidur last sekejap minute lah. baru buat. Tapi from experience, akhirnya you nak gain klien punya kepercayaan. Okey, yang dia akan pass you. Oh, Fazlina ni bagus. Dan you guna dia untuk tulis skrip dan sebagainya kan. Nak orang menyampaikan you punya potensi tu kepada orang lain, tambah lagi orang lain dan reputasi ni penting, Cia. Jadi masa tu bila orang bagi deadline, that's why I kalau kerja is deadline. Kena. You pergilah, you nak duduk kafe ke, buat kerja duduk tepi pantai ke, I'm okay. As long as you hantar You deliver. deadline yang you patut hantar. I simple macam tu je kerja dengan I. So apa bagi awak pula, apa erti merdeka sebenarnya? Okay. Kemerdekaan yang paling bermakna adalah you merdeka atas pilihan you sendiri. Okay? Contohnya, you memilih untuk menjadi freelance ataupun you memilih untuk bekerja sendiri. Erti kemerdekaan itu adalah you tidak meminta-minta kepada orang lain. You tak perlu nak, membodek orang untuk menjadi orang yang berpengaruh dan sebagainya. Menjadi diri sendirilah. I think merdeka yang paling besar sekali ialah you bebas menjadi diri you sendiri. Jujur. Okey? Ya. Menjadi jujur. Sebenarnya susah tau, Cia, di dalam dunia teknologi sebab ni kita menjadi kita orang try to- yang jujur. Kita try to please everyone. Exactly. Supaya kita boleh dapat hidup. I rasakan bila pada umur I yang macam ni kan, kemerdekaan pada I adalah be myself. Be myself. I boleh buat event I sendiri. I boleh buat event yang mengikut cara team I, dan orang boleh fit in. Benda tu bagi I is merdeka. Bagi saya merdeka tu adalah sebab orang kita asal merdeka daripada penjajah. Bagi saya kemerdekaan tu dia core dia bermula daripada kita punya own mind. Kita merdeka daripada dikongkong supaya kau tak boleh cakap ni, kau tak boleh fikir benda ni. Ya. You are free to be yourself and Yeah. think for the goodness of the people around you, untuk kebaikan masyarakat. Betul. Sebab kita faham sejarawan ataupun pemimpin yang berjuang tu, kita faham diorang skopnya besar dan diorang perlu please kepada ramai orang. Contoh macam kita karyawan, kita tahu yang penting adalah kita berbakti ataupun memberi sumbangan tu kepada kita punya ni dulu. Orang-orang yang berada di sekitar kita dulu. Jangan melihat kepada benda yang terlalu besar. Nak Exactly. change the world. Ya, ni dulu. Control the crowd yang ada kat sini dulu, okey? Seni punya community, kita bina yang ni dulu. Kita ubah yang ni dulu. Baru kita nak pergi kepada benda-benda yang lebih besar. Kan? Dan Ubah diri sendiri dulu, Faz. ya, bukan tugas kita untuk ubah orang pun. Ya, betul. Saya rasa ni dah banyak kali aku cakap, tapi macam mana Michael Jackson cakap, if you want to make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Ya, Wow. betul. Di waktu-waktu hening senja begini. Best lah tempat ni, Faz. Rasa Ya. bebas. Alhamdulillah. Bebas. Macam rumah sendiri Yes.